الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita ucapkan segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil atas segala nikmat. Kita ucapkan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan seterusnya semua yang mengikuti Nabi sehingga ke hari kiamah. Juga yang dikasihi, yang dimuliakan kepada para asatizah, kepada semua jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat sama-sama kita berhimpun, ya, semoga pertemuan kita ini di dalam majlis ilmu yang penuh kebaikan, keberkatan di sisi Allah taala. Semoga Allah berkati kepada masa, rezeki serta umur kita. Mudah-mudahan sentiasa dipimpin pada jalan siratul mustaqim sehingga kita beroleh kebaikan serta beroleh rahmatnya, kejayaan dalam hidup kita di dunia sampailah ke akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi para jemaah sekalian, insya-Allah pada tengah hari ini kita akan sama-sama mengkaji salah satu daripada yang disebutkan dengan mukjizat saintifik di dalam Al-Quran Karim. Sesuatu yang sangat-sangat menguatkan atau mengukuhkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita membacakan Al-Quran, meneliti makna-maknanya, berfikir tentangnya, melakukan kajian dan seterusnya kita mengamalkan dari isi-isi kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah subhanallah, di antara mukjizat besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran Karim. Dan menariknya bila Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam Al-Quran Karim dalam surah Al-Hijr berkaitan dengan Al-Quran yang telah Allah turunkan. Wa qala Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna adh-dhikr wa inna lahu lahafizun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu dan kamilah jua yang pasti memeliharanya. Jadi Quran terpelihara sampai ke hari kiamat. Dan siapa yang menjaga Quran dalam kehidupannya, maka Allah akan pelihara hamba-hambanya itu sampailah, ya, seterusnya sampai ke hari kiamat. Bahkan Quran itu menjadi syafaat bagi kita, ya, fi yaumil qiyamah, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang dinyatakan oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebab itu antara perjuangan kita, selain daripada kita membacakan Al-Quran, kita dituntut untuk memahami dan berfikir dengan ayat-ayat Allah. Kerana di situ terdapat tanda-tanda dan bukti kekuasaan Allah Ta'ala, terdapat petunjuknya, dan pada ayat Quran itu juga terdapat banyak ibrah dan kebaikan yang boleh kita dapati. Antaranya yang disebutkan para ulama, dimulakan antaranya di antara pioneer, orang yang mula-mula membawa kepada kajian ini, iaitu mukjizat saintifik dalam Quran, adalah seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Majid Aziz Az-Zindani, seorang tokoh ulama daripada Yaman, yang mana telah pun melakukan kolaborasi dengan ramai para saintis-saintis di kalangan Muslim dan non-Muslim untuk menjelaskan berkaitan dengan Al-Quran, yang mana ayat-ayatnya terkandung fakta-fakta yang begitu luar biasa, yang bertepatan dengan penemuan pada hari ini yang berlaku di zaman kita. Lalu kita teliti satu daripada ayat Quran, surah Fussilat ayat ke-53, yang mana ayat ini menjelaskan tentang salah satu daripada mukjizat besar Al-Quran itu, yang mana akan memperkuatkan keimanan kita, ya, dan begitulah juga yang akan menjadi petunjuk kepada sekalian manusia, ya, yang mana mengandungi sesuatu mukjizat yang besar, ya, pada zaman kita ini. Wa qala Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim
hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, sanurihim, akan kami memperlihatkan kepada mereka. Jadi mereka dalam tafsir Qurtubi, Imam Tabari dan lainnya membawa maksud iaitulah seluruh umat manusia, sama ada yang beriman ataupun yang tak beriman. Allah akan tunjukkan iaitulah ayatina, bukti-bukti dan tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah. Jadi Allah akan tunjukkan pada seluruh umat manusia yang tak beriman kepada Allah, yang tak mahu menerima kebenaran Quran, tak mahu menerima kebenaran Nabi SAW, akan diperlihatkan bukti kebenaran kekuasaan Allah Ta'ala. Yang telah beriman, supaya semakin terpasaklah keimanan mereka kepada Allah. Apa yang Allah tunjukkan itu? Iaitulah tanda-tanda dan bukti kekuasaannya. Di mana? Fil afaq. Fil afaq, afaq dalam bahasa Arab membawa maksud ufuk. Ya? Kalau kita bahasa Melayu ni sebenarnya banyak dah bahasa Melayu ni daripada bahasa Arab. Ya? Jadi ufuk ni maksudnya setiap penjuru alam semesta ni. Kata para ulama, contohnya Imam Tabari, Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan, iaitulah bukti tanda kekuasaan Allah ni, Allah akan tunjuk di sekalian alam semesta ni. Di langit, di bumi, di daratan, di lautan dan sebagainya. Maka kata Imam Said Hawa, iaitulah di seluruh pelosok alam ni. Ya, termasuklah di maknanya pada keadaan langit dan bumi, ya. Kalau zaman kita ni dah semakin advance lagi kajian-kajian tu. Maka kata Syekh Dr. Zaghlul An-Najjar, seorang tokoh ulama daripada Mesir yang mengkaji tentang mukjizat saintifik dalam Quran ni, dia kata apa? Iaitulah dari kajian-kajian alam. Di situ Allah akan lihatkan kepada manusia dengan penemuan fenomena di alam ini yang terdapat dalam bidang ilmu kaji bintang, seperti ilmu astronomi, kaji bumi, ilmu geologi, kaji lautan, oceanografi, kajian berkaitan dengan disebutkan dengan alam ini, tumbuh-tumbuhan, haiwan dan sebagainya. Maka pada semua itu, manusia mengkaji dari masa ke semasa akan menemukan tanda-tanda dan bukti-bukti kekuasaan Allah dengan penemuan fenomena-fenomena ini yang berlangsung daripada Quran diturunkan sampailah zaman kita dan sampailah ke hari kiamat. Ini yang disebutkan yang pertama. Yang kedua, Allah sebut wa fi anfusihim, dan Allah Ta'ala akan tunjukkan bukti kekuasaan itu pada anfusihim, iaitu pada diri mereka sendiri. Iaitu pada siapa? Pada manusia. Kata Imam Ibnu Kathir dalam tafsirnya Al-Quran Al-Azim, atau kita kenali dengan tafsir Ibnu Kathir. Imam Ibnu Kathir menyatakan, iaitulah Allah Ta'ala akan tunjukkan kekuasaannya pada penciptaan diri kita. Iaitu kata Imam Ibn Kathir dalam bidang ilmu tasrih, iaitu ilmu kajian tubuh badan manusia, ataupun kita sebut dengan nama saintifik dia ilmu anatomi, yang dikuasai oleh ramai para doktor, ya, daripada anatomi tubuh badan kita, ya. Dalam nak tahu besarnya bidang tu, kita pergilah hospital, kan? Masuk je pintu masuk hospital tu, kita nampak banyaknya bidang kajian tubuh badan kita. Kalau bidang neurologi, bahagian kajian tentang saraf kita. Kalau bidang apa lagi? Bidang kita sebut bidang tulang kita, kan? Kemudian ya, ortopedik, kan? Kemudian ada urologi, bahagian kita punya kumbahan, bahagian kita punya sistem pembuangan air. Kemudian bahagian otak kita, bahagian jantung kita, macam-macam bidang yang ada. Dan setiap dari bidang itu mesti ada doktor pakar dia, kan? Dan tak ada kita jumpa, okey, neurologi, ya, ataupun bidang-bidang yang lain ni, banyak bidang, seorang nama doktor. Ada tak jumpa lagi, kan? Biasanya satu bidang, satu atau dua doktor yang pakar dalam bidang tu. Dan kalau kita tanya pada para doktor, memang itulah keadaan dia. Semakin tinggi doktor tu belajar, ya, berkaitan dengan tubuh badan manusia, rupanya skop dia semakin mengecil. Dia semakin tahu dengan perkara yang lebih kecil lagi, kerana benda tu pun dah cukup besar dan luas untuk dikaji oleh manusia. Betul Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, tidak kami kurniakan kepada kamu, wahai manusia, dengan ilmu, melainkan hanya sedikit sahaja. Ya Allah, ya. Rupanya
doktor tu kaji bertahun-tahun lamanya, dia hanya pakar hanya dalam satu bidang saja. Kalau tanya bidang lain, dia pun kena rujuk doktor pakar yang lain. Kerana itu pengkhususannya menunjukkan penciptaan manusia ni pun cukup hebat. Sehingga kan hari ni banyak kajian-kajian dilakukan, tetap doktor pakar tu pun tak mampu nak menguasai dalam bidang dia saja pun tak boleh menguasai 100%. Kita tanya doktor, kamu kuasai 100% ke dalam bidang yang kamu hebat, yang kamu telah jadi doktor pakar ni? Dia sendiri pun kata tidak, kerana banyak lagi yang masih menjadi rahsia. Contoh yang mudah jemaah sekalian, Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 23. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Di antara tanda dan bukti kekuasaan Allah Ta'ala itu adalah tidur kamu di waktu siang dan waktu malam. Tidur ini mas kan. Sekarang betapa majunya manusia. Teknologi yang telah pun tercipta semuanya. Tidur Allah Ta'ala sebut adalah tanda kekuasaan dia pada diri kita. Yang mana tak ada orang boleh beri kita untuk terlena jika Allah tak izinkan kita. Kan? Ada orang dia nak lena, dia nak lena, dia pejam mata dia berjam-jam, tak boleh lena. Tapi ada orang dia tak nak lena, dia duduk terlena juga dia. Contohnya dalam majlis ilmu lah. Tu tahu-tahulah tu kan. Jadi nak sebut kata, nak tidur pun kita tak ada kuasa. Dan sampai dalam bidang kedoktoran, bidang health, bidang kesihatan pun menceritakan bahawa tidur ni merupakan satu misteri. Bagaimana kita boleh terlena? Bagaimana boleh kita terjaga? Dengan semuanya dengan izin dan kekuasaan Allah SWT. Ya Allah. Ya? Jadi sebab tu Ibnu Katsir dia sebut, dia kata apa? Antara tanda dan bukti kekuasaan Allah Ta'ala itu terdapat pada penciptaan diri mereka itu. Yang mereka akan kaji, maka ketemukan tanda dan bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Ya, maka akhirnya Allah sebut, hatta yatabayyana lahum annahul haq. Tanda dan bukti kekuasaan ni Allah akan tunjukkan satu demi satu. Sehinggalah jelas bagi mereka, annahu, sesungguhnya ia. Apa hu ni Allah letakkan kepada apa? Stands untuk apa? Untuk Al-Quran. Ya, annahu al-haq. Sehinggalah manusia bila mengkaji tentang penemuan-penemuan fenomena ni, kemudian mereka membacakan Al-Quran, ayat Allah, mereka akan jelas bahawa Quran itu adalah firman Allah, kitab yang benar, dan tidak ada yang maknanya apa, satu pun keraguan pada Quran, dan sungguhnya Quran itu adalah kitab yang datang daripada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dan inilah yang berlaku sejak dari tahun 60-an lagi. 50-an, 60-an, ya, telah berlaku satu ledakan ilmu yang berlaku di seluruh dunia ini. Apabila perkembangan sains, teknologi telah berlaku dan berkembang dengan pesat. Ya, sebenarnya perkembangan ilmu sains teknologi ini bukan bermula tahun 19, maknanya apa, kurun ke-19 lagi. Sebenarnya telah mula awal lagi, yang telah berlaku daripada orang-orang Islam sendiri, ulama-ulama Islam. Bila mereka mengkaji dalam banyak bidang-bidang saintifik, kajian alam ini, yang mana kajian-kajian tersebut mereka menemukan banyak, iaitulah penemuan berkaitan dengan sains, dengan matematik, dengan kedoktoran dan sebagainya, dan mereka rekodkan dalam banyak kitab-kitab yang menjadi rujukan kepada ramai manusia selepas daripada itu, dan perkembangan ilmu ini berlaku sampailah berterusan sehingga zaman kita. Disebutkan oleh Syekh Dr. Zailul An-Najjar yang tadi kita sebut nama dia. Sehingga ke hari ini sudah melebihi 700 ayat Al-Quran yang telah pun terbukti, ya, melalui kebenaran ayat Allah Ta'ala itu melalui penemuan-penemuan fenomena semasa. Jadi penemuan daripada ilmu astronomi moden, daripada kajian bumi dan sebagainya, telah pun membuktikan, ya, penemuan ini telah membuktikan kebenaran Al-Quran, yang menyebabkan ramai di kalangan ilmuwan-ilmuwan non-Muslim pun akhirnya mereka telah menyedari kebenaran Quran, lalu mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jemaah sekalian dirahmati muliakan oleh Allah Taala, sebelum kita teruskan, ini maksudnya apa? Allah Taala dari masa ke semasa akan mempertunjukkan, memperlihatkan kepada manusia tanda kekuasaan dia, yang nanti akan menyebabkan manusia sedar bahawa Quran itu kitab yang benar, Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul utusan Allah, dan Al-Quran itu adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jemaah dikasihi dan muliakan oleh Allah SWT. Sebab itu sebelum kita lihat kepada contoh-contoh dia,
Sebab itu kita lihat melalui ayat ini menunjukkan isyarah bahawa umat Islam mesti menguasai kedua-dua dalam bidang ilmu. Lepas tu Nabi berpesan dalam satu hadis, Nabi kata, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Antara perjuangan Nabi bila Nabi diutus menjadi Rasul adalah supaya mengajak manusia keluar daripada kegelapan, iaitulah dari keadaan kejahilan kepada nur, iaitu cahaya. Minaz zulumati ilan nur, kepada ilmu. Lalu Nabi pesan kepada kita bahawa siapa nak berjaya dunia, mestilah kamu menjadi orang yang berilmu. Iaitu dalam hal urusan dunia kamu. Urusan macam tuan-tuan kerja dalam bidang kementerian kan. Jadi ada ilmu pengurusan. Ilmu macam mana kita menguruskan sesuatu hal itu. Jadi begitulah dalam ilmu kajian alam, ilmu sains, ilmu matematik dan sebagainya. Ini termasuk dalam hal urusan dunia kita. Maka Nabi kata, nak berjaya dunia, kuasai ilmu dalam hal urusan dunia. Kemudian Nabi kata, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Nak kuasai, nak jadi orang berjaya di akhirat, kuasai ilmu berkaitan dengan akhirat, agama kita, Al-Quran, hadis Nabi SAW. Yang begitulah juga ilmu-ilmu agama kita. Kita kuasai dengan kuat. Begitulah juga wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa nak berjaya dunia akhirat yang merupakan natijah Allah memang nak kita berjaya dunia akhirat, maka Nabi suruh kita jadi orang berjaya dunia akhirat, maka fa'alaihi bil ilmi, mestilah dia menguasai ilmu dalam dua-dua keadaan itu. Maka kita lihat bagaimana Nabi asuh sahabat sampai zaman tabi'in, tabi'in, mereka menguasai ilmu Al-Quran, menghafal Quran usia muda, kemudian mereka menguasai ilmu fiqh, ilmu tauhid, kemudian ilmu tasawuf dan lain-lainnya menguasai. Kemudian mereka akan masuk bidang ilmu yang lain. Contoh seperti para ulama Islam yang kita lihat, Imam Ibnu Al-Haytham, seorang tokoh ulama yang menghafaz Al-Quran, yang menguasai bidang ilmu agama. Hari ni saya pakai spek mata ni, Muslim. Ni kamera ni pun pakai lens, ada teleskop yang mengkaji bintang menggunakan lens, begitu juga kita menggunakan mikroskop dan sebagainya. Kita punya screen yang kita pakai, semua ni adalah ilmu yang diasaskan oleh ulama ni. Namanya Ibnu Al-Haytham yang mengarang satu kitab, nama kitab tu Al-Manazir, kitab berkaitan ilmu optik moden, yang mana kitab ini menjadi rujukan kepada ramai ilmuwan barat, yang mana mereka kaji dan akhirnya ilmu-ilmu barat tu berjaya untuk mengkaji bidang ilmu astronomi dan sebagainya. Kalau tak ulama Islam dimulakan, maka bagaimana nak berkembang ilmu tu. Jadi maksudnya dia dah buat kajian awal lagi, maknanya seimbang dunia dan akhirat berkaitan ilmu itu. Begitulah juga ulama Islam seperti Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi telah menulis satu buku, satu kitab yang nama kitab itu Al-Hisab wal Muqabalah. Kitab yang hanya mengandungi perkataan, tetapi kitab itu adalah kitab matematik, kitab perkiraan, tapi hanya ada perkataan saja. Yang mana ulama kita ni, Al-Khawarizmi, menamakan satu panggilan dengan kalimah syai'un. Syai'un itu adalah yang sekarang ni terdapat dalam ilmu yang telah diasas Imam Khawarizmi ni, adalah ilmu algebra. Dan kita lihat dalam algebra ada X, kan? X itu adalah syai'un yang direka oleh ulama Imam Al-Khawarizmi, yang sampai hari ini ilmu algebra itu menjadi asas kepada banyak ilmu-ilmu yang lain, ilmu fizik, astronomi, moden dan sebagainya. Jadi ulama Islam begitu keadaannya, menguasai urusan dunia, menguasai urusan akhiratnya. Kerana ilmu dunia yang dia cari pun boleh mendapat manfaat, pahala bila ilmu itu ditinggalkan, dimanfaatkan oleh orang Muslim ataupun non-Muslim, tetap dia akan dapat pahala hasanah. Sebab tu mereka berusaha meninggalkan ilmu, seperti kata Nabi SAW, ilmu yantafi'u bih, ilmu yang kita tinggalkan bermanfaat untuk orang lain, menggunakannya selama mana dia memanfaatkannya, selama itulah kita dapat pahala. Bukannya ilmu agama, tapi seluruh ilmu-ilmu yang membawa kebaikan. Jadi ulama Islam yang lain seperti Imam Ar-Razi rahimallahu ta'ala, seorang yang pakar dalam Quran, dalam agama, menguasai bidang kajian tentang kedoktoran, yang mencipta banyak alatan-alatan moden kajian, yang mana digunakan untuk membedah tubuh badan manusia untuk ilmu perubatan sebagainya, yang digunakan sampai sekarang.
Dan salah satunya daripada kajian Ar-Razi adalah jahitan. Yang mana kalau kita ni terkoyak kan, kulit kita ni, doktor akan jahit. Kan, dijahit supaya bercantum balik dengan segeralah kulit tu. Benang tu, kalau cari dekat Jekyll tak jumpa sama sekali. Kan, benang jahit tu. Sebab benang tu dia special. Benang tu dipanggil catgut. Benang tu dicipta oleh Imam Ar-Razi rahimahullah taala. Digunakan sampai hari ini. Ya, dan ramai dan banyak lagi, antaranya Ibnu Sina, kita lihat yang dikagumi sungguh oleh orang barat, sehingga Ibnu Sina ni mengkaji banyak dalam bidang ilmu perubatan, mengenal pasti penyakit meningitis. Bayangkan, penyakit berkaitan dengan lapisan dalam otak manusia. Macam mana begitu hebat imam tu boleh jumpa penyakit-penyakit dan merekodkan penyakit-penyakit. Penyakit smallpox, semua tu dikaji oleh ulama Islam yang mula-mula merekodkannya. Dalam bidang ilmu kimia, kita belajar ilmu asid hidroklorik, asid sulfurik, asid tartarik. Semua ni kita ingat dari dunia barat. Rupanya yang pertama kali yang menulis, mengkaji, menjumpai asid-asid ini adalah seorang ulama bernama Ibnu Al-Hayyan. Ulama yang daripada Spanyol, Mas Glenn. Begitulah juga kapal terbang yang terbang hari ini. Ramai orang anggap adik-beradik Wright yang memulakan kajian tentang kapal terbang. Dalam prinsip Bernoulli dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya yang memulakan kajian penerbangan yang menyebabkan berlakunya alatan-alatan terbang ni adalah disebabkan seorang ulama Islam bernama Ibnu Firnas daripada Andalus, daripada Spain, Mas Glenn. Yang dia orang pertama kali merekodkan, mengkaji berkaitan dengan alatan untuk terbang. Yang akhirnya yang kajian itu digunakan oleh adik-beradik Wright dan sebagainya berkembang. Artinya Ibn Firnas yang memulakannya 100 tahun sebelum adik-beradik Wright berjaya mencipta kapal terbang. 1 abad sebelum orang barat tahu tentang hal-hal tersebut. Ya Allah, rupanya hebat Islam ni kan. Tapi alangkah sayangnya bila generasi muda tak tahu tentang hal-hal ni. Sehingga mereka menganggap kemajuan itu dari dunia barat. Walhal Allah Ta'ala jadikan pada orang Islam itu, Masya Allah, tabarakallah, ulama kita dia mengkaji Quran, dia dekat dengan Allah Ta'ala, Allah bagi banyak ilham kebaikan sehingga mereka dapat kaji dalam bidang ilmu yang pelbagai yang memberi manfaat sampailah ke hari ini. Dulu kita pernah belajar trigonometri. Trigonometri ada cos, cosine, tangent, cotangent dan sebagainya dalam bidang matematik moden. Kita ingatkan orang barat yang buat. Rupanya itu adalah ilmu yang diasaskan oleh ulama Islam bernama Al-Battani. Ulama Islam juga. Jadi semua ni khazanah ilmu. Sebab tu saya cukup tak setuju bila ada orang sebut tak payahlah anak-anak muda sekarang tak payahlah belajar tinggi-tinggi. Belajarlah lebih kurang. Lepas habis tu kerjalah, semua pun dapat duit, dia kata. Orang sekarang kerja buat konten pun dapat duit. Memang betul. Tapi untuk mematikan perjuangan menuntut ilmu itu adalah salah. Sebab Nabi SAW suruh kita jadi orang berilmu. Belajar sampai ke peringkat tinggi kalau kita mampu. Dalam bidang agama, kuasai bidang agama. Dalam bidang ilmu, pengurusan ke ilmu berkaitan dengan hal urusan dunia kita, kuasai. Matematik, sains, itu semua khazanah umat Islam. Begitulah juga dalam bidang ilmu bahasa. Itu pun khazanah umat Islam. Sebab itu, Nabi SAW hantar sahabat-sahabat ni belajar bahasa. Kalau tuan-tuan nak tahu. Seorang sahabat nama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu adalah orang yang Nabi nampak kepintaran dia, Nabi pergi hantar dia pergi belajar bahasa. Belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Suryani. Sehingga akhirnya menguasai banyak bahasa. Sahabat ni, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kerana Nabi mementingkan ilmu. Maka balik kepada tadi tu. Jadi disebutkan bahawa tanda kekuasaan Allah Ta'ala terdapat pada alam semesta ini. Menunjukkan bahawa Islam tidak menolak sains. Iaitu sains yang membawa maksud kajian tentang alam. Kerana itu Allah Ta'ala memuji juga hamba-hambanya. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, iaitu mereka yang mengingati Allah, beribadah pada Allah, lalu merenungi alam semesta ini. Tengok langit, tengok bumi, berfikir tentang tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menunjukkan bahawa sains tidak ditolak oleh Islam. Tetapi sains mesti dipandu oleh Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab sains adalah ilmu kajian kita. Boleh jadi ia benar, boleh jadi terpesong dari kebenaran. Sebab itu Al-Quran, hadis Nabi SAW
adalah sesuatu panduan yang cukup penting dalam kehidupan. Sebab tu asas pada ilmu anak-anak kita, generasi yang muda kita, mulakan dengan Quran, dengan agama. Alangkah sayang kalau mereka menguasai bidang ilmu hal urusan dunia, tapi tak mengetahui ilmu tentang agama mereka sendiri. Ini cukup kesian, ya, teman sekalian. Lepas tu kita kena, anak kita kalau tak tahu surat Quran, kita kena bagi ilmu dia, hantar pada guru-guru. Kita sendiri pun kena menuntut ilmu, kan, sampailah ke penghujung hayat kita. Maka bila sains itu sesuatu fakta, sesuatu teori yang dikemukakan dalam sains, pengkaji-pengkaji mestilah berpandukan Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau dia bertentangan, kita tolak sama sekali. Tapi kalau dia maknanya apa, selari, kita boleh terima. Ya? Jadi sebenarnya dimaksudkan dalam ilmu sains ni pun, kita kena ikut pada panduan Quran dan hadis Nabi SAW. Kenapa? Sebab ada berlaku pemesongan ilmu dalam waktu-waktu, ya, daripada zaman sebelum kita sampai sekarang pun ada. Sebagai contohnya, kita sebut tentang satu teori yang dinamakan teori evolusi ataupun teori Darwin. Pernah dengar maksudnya? Teori Darwin, apakah yang dikemukakan oleh Darwin ni? Seorang pengkaji, dia kata apa? Dan juga ahli falsafah. Dia kata bahawa dia kata manusia ni asalnya adalah daripada beruk. Dari monyet, kan? Jadi monyet ni atau beruk ni kan lebih kurang dia punya, kan, dia punya spesies tu, mula-mula monyet, kan, dia berbulu, jalan merangkak, panjat dari pokok ke pokok. Kemudian evolusi berlaku. Mula-mula dia berdiri, lama-lama bulu dia pun hilang, lama-lama muka dia menjadi handsome, kan, tiba-tiba dia bercakap, tu dia jadi manusia. Jadi Darwin dia kata itulah proses kejadian manusia. Dia panggil teori evolusi. Saya nak tanya, teori ni boleh terima ke tak boleh terima? Nak tahu boleh terima tak terima, kena tengok Quran, kena tengok hadis Nabi SAW. Ada tak sebut tentang? Dalam Al-Quran, Allah dah sebut dah, manusia yang pertama dicipta daripada Adam AS dan pasangannya Hawa. Dari situlah maka terlahirlah Bani Adam, keturunan anak-anak Adam, sampailah kepada kita. Yang Allah sebut, inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang aku nak jadikan di bumi ini ada pentadbirnya, khalifahnya, iaitulah dari Adam AS dan pasangannya Hawa. Maka kita ni keturunan Nabi Adam AS. Tapi menariknya maksudnya, dalam Quran kalau kita kaji, tak ada pun yang menyatakan asal manusia daripada beruk, tak ada. Dalam Quran tak ada, ya, beruk jadi manusia, tak ada. Yang ada manusia jadi beruk, itu ada. Dalam surah Al-Baqarah, dalam surah-surah Al-Quran yang menceritakan tentang bagaimana kaum Bani Israel yang ingkar kepada perintah Allah, dipanggil Ashabus Sabt, golongan hari Sabtu. Kerana hari Sabtu Allah melarang mereka untuk bekerja, pergi, tak boleh meniaga, tak boleh buat apa, kena ibadah pada Allah SWT. Jadi hari itu mesti buat tu je, tak boleh buat benda lain. Hari lain boleh, hari itu tak boleh. Allah ni syariat Allah bagi pada mereka sebagai ujian daripada Allah Ta'ala. Jadi mereka ni nelayan, ya, Bani Israel ni tengok, hari lain tak ada ikan, hari Sabtu berlambak pula ikan, dia kata. Orang Perak kata merenyut-renyut ikan tu, kan, semua keluar-keluar mulut dia, kan. Kalau pemancing ni tak tahan tengok tu, kan. Jadi depa pun tak tahan, dia tengok, siapa hari Sabtu banyak pula, kan. Masuk hari lain tak ada pula ikan tu, lari semua. Jadi mereka tak tahan dengan ujian tu. Mereka buat tangguk, macam bubu lah, buat banyak, mereka letak dalam, kan ada umpan. Jadi hari Jumaat dia letak, hari Sabtu dia ibadah, tapi dalam kepala dia, aku dah letak lah ni. Jadi hari Ahad angkat semua tangguk bubu tu penuh dengan ikan. Apa jadi? Allah marah, murka pada perbuatan mereka kerana mengelat daripada mematuhi perintah Allah Ta'ala. Sebab tu, ya, dalam hal ini Allah sebut, kunu kiradatan khasiin, jadilah kamu ini kirdun, jadilah kamu ni monyet, kera yang hina. Bertukar wajah mereka jadi kera. Diri mereka terus jadi kera terus. Balik ke kampung, mereka kejar orang-orang kampung. Pasal jumpa ahli keluarga, kan, dalam keadaan menangis. Ahli kampung ni ingatkan mereka ni beruk daripada tempat lain. Rupanya bapak-bapak mereka. Jadi mereka bela kera tu,
sampai sekian beberapa hari, kemudian semua kereta mati. Itu azab daripada Allah Ta'ala. Ya, yang Allah turunkan, Allah ceritakan dalam Quran. Jadi inilah yang menunjukkan bahawa teori tadi bersalahan dengan kebenaran. Kerana yang benar adalah Al-Quran. Maka sesuatu yang dibawa selepas daripada itu mesti dirujuk kembali dari Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jika ia bertentangan, kita tolak. Tapi ada tak yang bersamaan? Jawapannya banyak. Itu yang Syekh tadi sebut. Sudah melebihi 700 ayat Quran yang telah pun mana penemuan semasa, sains semasa telah membuktikan kebenaran ayat-ayat Allah SWT. Antaranya kita lihat sebagai satu contoh. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala turunkan sebuah surah dalam juzuk ke-30, namanya surah At-Tariq. At-Tariq adalah satu ayat Quran yang turun zaman Nabi SAW, yang mana ketika itu orang-orang Arab tidak memahami apakah itu At-Tariq. Tetapi telah dijelaskan oleh Allah apakah dia benda tu, ya, dalam firman-Nya, was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan demi At-Tariq. Wa ma adraka mat-tariq, tahukah kamu apakah At-Tariq itu? An-najmu tsaqib, ia adalah bintang yang bergemerlapan cahayanya. Baik. At-Tariq dalam bahasa Arab apa dia? Dia ada satu kalimah Arab yang dipanggil tarq. Ta, ra dan qaf. Tarq ini adalah fi'il, perbuatan. Maksudnya ketuk. Jadi kalau kita ketuk satu pintu kayu, kan, dia akan bunyi lebih kurang beginilah, tapi ini sebab ada lapik kan. So kalau kita ketuk kayu tu, dia akan bunyi sebagai ketukan kayu. Ada bunyi. Ni. Macam ni. So ketuk ni dipanggil tarq. Yang biasa gelaran perbuatan ni diberi pada orang Arab yang ketuk pintu mereka, sebab pintu mereka rata-rata pintu kayu lah. Kan? Jadi bunyi ketuk macam ni dipanggil tarq. Kalau saya tambah alif, tariq, itu membawa maksud fa'il, pembuat. Jadi saya ni sedang ketuk. Jadi saya pembuat, saya tariq, dipanggil tariq. Kan? Jadi perbuatan saya adalah mengetuk. Tapi ada alif lam, at-tariq, menunjukkan dia sesuatu di langit Allah Ta'ala. Sesuatu yang mengetuk di langit. Apa dia tu? Jadi sebab tu orang Arab yang tak beriman pada Nabi ni, mereka kata apa? Muhammad ni innahu la majnun. Dia ni tak betul. Dia cakap apa dah dia kata. Tapi orang yang beriman, sami'na wa ta'na, kami dengar, kami taat. Dan bila Allah sebut wa ma adraka man tariq, apakah dia? Dan cara bagaimana kamu nak tahu at-tariq ni apa? Allah sebut an-najmu tsaqib. Dia adalah bintang yang bergemerlapan. Jadi semua ulama mufassirin, para sahabat Nabi mentafsirkan at-tariq itu adalah bintang di langit Allah Ta'ala. Tapi mana dia? Tak jumpa lagi. Bila Allah jumpakan langit? Sanurihim ayatina. Kami akan tunjukkan tanda kekuasaan kami. Bukan zaman Nabi, tapi zaman kita. Inilah yang berlaku jemaah sekalian. Sejak tahun 60-an, 70-an. Bila perkembangan ilmu tu semakin pesat. Dulu tak ada teleskop. Tetapi sekarang dah ada teleskop. Teleskop yang terbaru lebih hebat lagi. Sebelum ni ada teleskop Hubble. Kemudian teleskop yang terkini, saya tak ingat nama dia tu. Sampai sekarang lebih jelas lagi gambar bintang-bintang yang terbaru ni dipertangkap kan. Jadi perkembangan teknologi ni begitu juga dalam bidang-bidang yang lain. Yang cukup hebat dan berlaku pada zaman-zaman kita. Bermula tahun 80-an, jemaah sekalian, pengkaji astronomi telah hantarkan banyak satelit ke langit. Dan mereka dapati di langit ini ada satu frekuensi. Ada satu bunyi dari tempat yang jauh. Cuma di langit kita tak boleh dengar bunyi. Sebab apa? Dia adalah ruang vacuum. Ruang vacuum ni maksudnya bunyi tak boleh bergerak sebab tak ada medium. Macam sekarang kita di bumi, kita dengar bunyi itu sebab apa? Sebab getaran ni bergerak pada udara kita. Udara menjadi medium yang kita boleh dengar dari getaran daripada gegendang telinga kita. Jadi di langit Allah Ta'ala tak ada. Dia hanya ada frekuensi je. Tapi tak tahu apa dia. Akhirnya mereka bawa balik menterjemahkan frekuensi gerak denyutan tadi tu. Rupanya bunyi yang sama macam ni. Bunyi macam ni. Jadi mereka pelik. Dari mana datang bunyi ni? Jadi akhirnya bila dikaji, rupanya datang dari frekuensi itu dari satu bintang. Yang bintang tu jauh daripada bumi Allah Ta'ala.
Dan maka kaji rupanya bintang tu bila dia berputar, sebab dia laju berputar, maka putaran itu menyebabkan bunyi seperti ketukan. Tup, 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 macam tu. Dan bintang tu mereka namakan dengan bintang pulsar. P-U-L-S-A-R. Tuan-tuan sekalian boleh search dalam YouTube, dalam internet, kajian NASA tentang pulsar. Dari zaman tu sampai sekarang mereka masih kaji lagi bintang tu. Dan bintang tu putaran dia cukup kuat yang menyebabkan dari jauh pun sampai frekuensi bunyi itu. Dan bunyinya seakan-akan bunyi ketukan pintu. Dan bintang itulah At-Tariq yang dimaksudkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim. Maka ini antara tanda dan bukti kekuasaan Allah Ta'ala yang Allah perlihatkan kepada kita. Dengan tujuan supaya orang beriman bila nampak tanda kebesaran Allah Ta'ala ini, apatah lagi dibacakan ayat-ayat Allah Ta'ala, lalu semakin kuatlah keimanan kita terpasak beriman kepada ayat Allah dan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakala bila kita lihat pula orang-orang non-Muslim, mereka nampak tanda kekuasaan ini, lalu akhirnya mereka membacakan ayat Quran dan mereka kata, mustahil ada orang yang boleh cerita hal ni satu ketika dahulu. Belum ada alat teknologi, belum ada kajian ilmu ini, tapi dia boleh sebut tentang hal ni. Pastilah dia diberikan ilmu oleh satu kuasa yang luar biasa. Itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rabbul Jalil yang telah mengajarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, antara satu contoh. Ada tak contoh lain? Banyak lagi jemaah sekalian. Kita sebutkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah daripada seorang pengkaji bidang bidang astronomi. Sekarang kita pergi wafi anfusihim. Tadi fil afaq kita ambil contoh astronomi. Dalam bidang kajian bumi pun ada. Kajian bumi ada, bagian kajian laut ada. Nak cerita hari ni tak sempat lah cerita semua kan. Tapi kalau ada rezeki, waktu depan kita cerita lagi. Tapi sekarang kita cerita wafi anfusihim pada kejadian diri manusia. Apakah antara contoh penemuan yang berlaku pada zaman terdahulu yang direkodkan ketika itu pada tahun 60-an. Ilmu perubatan dah semakin moden, semakin memuncak ketika itu. Antaranya seorang pengkaji bernama Dr. Keith Moore. Bukan Chips Moore, Chips Moore biskut. Dia Keith Moore nama dia. K-E-I-T-H-M-O-O-R-E. Jadi siapa Keith Moore ni? Dr. Keith Moore ni, dia seorang pengkaji, pengkaji universiti yang juga doktor pakar dalam bidang ilmu, nama dia ilmu embryologi. Ilmu pembentukan janin dalam rahim ibu. Ilmu embryologi ni tak ada orang boleh kaji daripada zaman dulu lagi. Sampai zaman tahun 60-an, 70-an baru manusia faham ilmu tu. Sebab dulu tak ada alat. Macam mana nak kaji? Macam mana bayi boleh terbentuk dalam rahim ibu tu? Sampailah tercipta alat seperti scan. Hari ni dah ada scan 4D dan sebagainya kan. Dulu mana ada. Jadi banyak orang membuat takwilan yang songsang tentang macam mana terbentuknya bayi dalam rahim ibu. Takwilan-takwilan yang salah dengan penemuan semasa. Tapi menariknya, apabila Quran, yang kitab itu usianya 1400 tahun dulu, zaman tu tak ada orang boleh jelaskan hal tu. Tapi tiba-tiba Nabi Muhammad SAW membacakan dari surah Al-Mu'minun. Kalau kita lihat dalam surah Al-Mu'minun, pada muka surat yang pertama lagi, Allah dah terangkan dah bagaimana Allah ciptakan, iaitulah pembentukan janin tu. Macam mana permulaan dia. Sehingga tak ada orang boleh jelaskan ketika itu. Jadi, Dr. Keith Moore, dia orang yang paling pakar saat tu. Apa dia berjaya buat? Dia berjaya ambil gambar. Guna satu makna kamera yang canggih. Dia tengok macam mana setelah bercampurnya antara air benih seorang suami dan isteri itu, kemudian dia melekat jadi embrio. Jadi proses tu macam mana dia berlaku? Sebelum ni tak ada orang faham tentang hal ini. Lalu Profesor Keith Moore atau orang yang berjaya ambil gambar. Bila dia ambil gambar rupa bentuk kepada embrio sebelum jadi bayi, memang banyak perubahan dia. Bentuk asal dia macam mana, dan dia tunjukkan satu persatu. Jadi seorang ulama namanya Syekh Abdul Majid Aziz Zindani yang kita sebut tadi, dia telah jemput Dr. Keith Moore ni kepada satu konferens perubatan di Riyadh. Jadi Dr. Keith Moore ni dijemput untuk bentangkan penemuan dia di khalayak ramailah, pada ramai ilmuwan dari barat, dari timur dan sebagainya, bahkan ulama Islam ada sekali.
Konferensi perubatan ni diharamkan akhirnya pada tahun 90-an. Kerana musuh-musuh Islam dia takut. Kerana ramai ilmuwan barat masuk Islam dari konferensi. Dia takut. Dia kata dari konferensi ni menyebabkan ramai jadi ekstremis. Jadi teroris dan sebagainya. Kerana mereka lihat ilmuwan mereka semua menjadi orang beriman. Tu mereka takut. Ya? Jadi akhirnya diharamkan konferensi ni. Jadi sebut konferensi tu berlaku, masa tu Dr. Keith Moore dia tayang gambar-gambar ni. Dan dijelaskan, pada masa 2 minggu pembentukan akan rupanya macam ni. Dia tunjuk gambar tu. Dan tak pernah ada orang dapat tangkap gambar ni dulu. Dia tunjuk gambar ni. Kemudian pada saat 4 minggu pula bentuknya macam ni. Pada setelahnya itu jadi macam ni pula. Selepas daripada tu, Syekh Abdul Majid dan ulama Islam lain buat pembentangan. Macam mana pula perspektif Al-Quran dalam pembentukan bayi. Rupanya banyak diceritakan, antara yang begitu hebatnya pada surah Al-Mu'minun ayat ke-14. Allah Ta'ala sebut ayat ni. Qala Allah Ta'ala, "Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghah." Kata Allah Ta'ala, bagaimana Allah jadikan satu orang bayi ni dalam rahim ibu dia. Thumma khalaqna an-nutfah 'alaqah. Baik. Pertama, Allah jadikan daripada nutfah. Nutfah ni adalah 2 benih yang bercampur. Jadi nutfah dia juga Allah cerita dalam surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Allah cerita macam mana dia adalah percampuran antara makna suami dan isteri. Benih itu yang tak pernah difahami manusia sebelum ni. Tapi apa yang dijelaskan Al-Quran itu, itulah yang dipersetujui oleh semua doktor hari ini. Menariknya jemaah sekalian. Sedangkan banyak lagi dari Yunani, daripada mana empire terdahulu orang non-Muslim. Mereka buat banyak kajian tani dan mereka tak mampu takwilkan dengan benda yang tepat. Semuanya bertentangan dengan apa yang tepat pada penemuan hari ini. Melainkan Al-Quran. Jadi, pertama Allah sebut itu. Lepas bercampurnya 2 benih, apa berlaku? Allah Ta'ala sebut, فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. Bercampur benih itu dia akan melekat pada qararim makin. Ayat 13 Allah Ta'ala sebut, qararim makin itu adalah penetapan yang kukuh, iaitulah dinding rahim ibu itu. Bila dia dah melekat, maka Allah Ta'ala sebut, dia akan menjadi alaqah. Alaqah ni apa? Ni menarik ni masalah. Bismillah. Dalam Al-Quran, surah pertama yang turun namanya surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Alaq ni apa? Alaq ni maksud dia seketul darah yang beku. Seketul darah yang beku. Yang juga alaqah ni disebut oleh orang Arab sebagai sesuatu yang melekat dan menghisap, macam pacat. Kan pacat dia melekat, lepas tu dia menghisap sampai dia kembung macam tu. Sebab dia hisap darah tu kan. Jadi, alaqah ni juga digunakan oleh orang Arab untuk menjelaskan tentang pacat. Dan seketul darah yang beku. Itu juga maksud alaqah. Menariknya, gambar Profesor Dr. Keith Moore tu sama dengan apa yang Allah sebut dalam Quran. Memang gambar pertama dia tu 2 minggu yang awal memang bentuk macam pacat. Macam lintah. Lebih kurang gitulah. Dia melekat. Kemudian dia ada bentuk macam lintah sebiji. Itulah kita dulu. Dan dia akan merah rupa dia kerana penuh dengan darah. Itu dipanggil alaqah. Itu adalah ayat. Itu kalimah Quran yang Allah gunakan tu bukan hanya betul tapi sangat tepat dengan gambaran manusia yang berlaku zaman kita. Kemudian Allah Ta'ala sebut apa dia? فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. Allah Ta'ala sebut فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. Baik, peringkat pertama nutfah, 2 benih yang bercampur, kemudian menjadi alaqah. Lepas jadi alaqah, dia jadi mudghah. Mudghah ni apa? Dalam bahasa Arab, mudghah ni maksudnya daging yang digigit. Daging yang digigit macam mana? Kita rebus satu keping daging, kita rebus dia, kemudian dah rebus dah elok, kita gigit dia. Gigi geraham kita gigit. Lepas kita stamp dengan gigi kita tu, dan keluar balik. Ada bekas gigi kan?
Jadi itulah mudghah, daging yang digigit. Rupanya bila Profesor Kismo dia dengar perkataan ni dijelaskan oleh ulama Islam, bila mereka baca bahasa Arab, mereka terjemah bahasa Inggeris, Profesor Kismo memang tergamam. Sebab apa? Pada tempoh 4 minggu, memang rupa embrio tu macam daging yang digigit. Dan kenapa Allah sebut daging yang digigit tu, bentuk gigi tu, kenapa ada? Sebab dalam bentuk sel kita punya embrio tu memang ada bentuk tu. Memang ada kesan macam daging digigit tu. Dan benda yang nampak macam daging, kesan gigi digigit tu adalah sebenarnya satu sel yang Allah tumbuhkan. Dan Profesor Kismo kata itu ada sel namanya somites yang tujuannya akan mula ada pada tempoh 4 minggu. Dan dari tulang daripada somites itulah akan tumbuhnya tulang belakang kita. Jadi waktu Allah sebut ayat seterusnya, fa khalaqnal mudghata 'izama. Daripada mudghah tadi, daging digigit tadi, akan tumbuhnya izam, tulang belulang. Fakasawnal 'izama lahma. Setelah tumbuh tulang belulang itu, akan kami baluti tulang itu dengan daging. Kemudian Allah Ta'ala sebut, thumma ansha'nahu khalqan akhar. Dan kami jadikan kami jadikan manusia itu dengan rupa khalqan akhar, penciptaan yang lain dari yang lain. Rupanya jemaah sekalian, bila kita tengok rupa janin tu sebelum dia jadi bayi yang sempurna, rupa dia memang macam alien. Kan? Kita kepala besar kan, lepas tu mata besar, tangan pun tak ada, kan? Macam tu je. Jadi bila kita tengok gambar yang sekarang dah ada dah banyak di internet sebagainya, memang betul apa Allah sebut. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kami jadikan daripada dia itu satu penciptaan yang berbeza dari yang lain. Rupanya dari situ manusia dapat idea dah. Dulu ada, zaman saya kecil-kecil dulu ada satu jenama nama Alien Workshop. Tuan-tuan ingat lagi? Kan? Dia buat mata besar, kepala bulat. Rupanya gambar alien tu adalah gambar kita lah masa janin dulu. Macam itulah rupa kita. Rupa yang berbeza daripada yang lain. Maka setelah itu Allah tumbuhkan semuanya. Tangan kita, organ dalaman kita, otak, akal fikiran kita, sistem saraf kita, sistem perjalanan darah kita, jantung kita yang berdegup. Subhanallah. Maka dari situlah fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha besarnya Allah Ta'ala yang merupakan sebaik-baik yang menciptakan. Sebaik-baik yang menciptakan. Yakni Allah Al-Khaliq yang maha mencipta. Jadi jemaah sekalian, daripada ayat inilah akhirnya Profesor Keith Moore tadi, dia cukup tergamam. Dia kata macam mana Muhammad SAW yang mana telah bacakan ayat ini 1400 tahun lalu. Masa tu mana ada manusia boleh tahu tentang hal ni? Kan? Manusia yang boleh kaji, mana ada orang tahu? Tak ada sebarang alat teknologi, tak ada komputer, tak ada apa yang boleh explain seperti mana begitu tepatnya ayat Quran yang menjelaskan dengan apa yang saya baru temukan pada 1000 tahun lebih selepasnya. Jadi menunjukkan bahawa ini adalah ilmu daripada Tuhan semesta alam. Maka Quran ini adalah kitab yang benar. Muhammad SAW itu adalah kitab yang benar. Dan Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Akhirnya Profesor Keith Moore pun mengucap 2 kalimah syahadah. Beriman kepada Allah SWT. Lepas pada dia beriman, banyak ilmuwan lain mula terkesan dengan Quran. Dan mereka mula mengkaji. Yang selepas itu beriman antaranya Dr. Maurice Bucaille daripada France. Dr. Tajis Sentagata daripada negara Thailand. Mereka ni semua bidang ilmu dia berbeza. Dr. Maurice Bucaille, dia kaji tentang jasad Fir'aun. Nanti kalau ada kesempatan kita cerita pula ni buat tu lain. Dr. Tajis Sentagata kaji pasal ilmu dermatologi, ilmu kulit manusia. Bila dibacakan ayat Quran pada dia kata mustahil ada orang tahu tentang hal ni. Saraf dalam kulit manusia ni disebutkan dalam Quran dalam surah An-Nisa. Maka Fir'aun jasadnya disebutkan Allah pelihara, disebutkan dalam surah Yunus. Akhirnya ilmuwan yang hebat di dunia barat ni, bahkan di dunia timur ni, akhirnya mereka juga telah mengakui kebenaran Quran, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jemaah sekalian, inilah sikit sebanyak daripada kajian kita pada waktu tengah hari ini. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT dan menambah motivasi kita untuk terus membacakan Quran, memahami serta beramal dengan ayat-ayatnya, serta menjadi orang-orang yang terus menuntut ilmu dan menjadi orang yang sentiasa taat perintah Allah, meninggalkan larangannya,
mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Yang baik di sisi Allah, sekiranya saya kesilapan kekhilafan, saya mohon maaf dan berilah teguran pada saya yang fakir ini. Semoga Allah berkati apa yang dibincangkan supaya kita amalkan dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'atin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.